Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, sama ada yang terdiri daripada kedua orang tua kita, pasangan hidup, adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga, ahli karyah, dan juga tidak dilupakan untuk diri kita sendiri, khususan ila almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Aziz Hanafi yang telah kembali ke rahmatullah pada 1 Ramadan yang lepas, dan yang kedua kepada almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa yang telah kembali ke rahmatullah pada 18 Syawal yang lepas, dan yang ketiga kepada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din yang telah kembali ke rahmatullah beberapa hari yang lepas, yakni pada hari Jumaat pada tepat jam 10:10 pagi waktu Malaysia di United States of America. Linabil karim wa ali wa ashabil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan akan tetapi wajah Tuhanmu, yakni Allah, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan kekal selama-lamanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Atau kama qala, sadaqa Rasulullah. Raditu billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil Islam dina, dan kami semua redha Islam agama kami, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami semua redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, rasul, dan kekasih hati yang sangat-sangat kita rindui untuk bertemu dengannya di hari yang dipanggil yauma la zilla illa zillu, hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Yang dikasihi lagi diraikan Tuan Imam, seluruh saf kepimpinan Surau Al-Abrar Taman Selayar, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang penuh keberkatan ini, alhamdulillah, di surau yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul dan sama-sama menunaskan tanggungjawab dan kefarduan kita untuk solat maghrib berjemaah sebentar tadi. Kemudian dalam masa yang ada, sementara kita menunggu waktu isyak, insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu seketika yang dinamakan Santai Ilmiah Surau RUU 355.
Pada malam ini kami semua ataupun kami didatang khas daripada NGO Syabab Care untuk sama-sama memberikan sedikit penerangan ataupun penjelasan ringkas, dan mudah-mudahan walaupun ringkas ada intipati dan juga kefahaman yang mungkin akan memberikan sedikit sebanyak pengetahuan tambahan kepada kita berkenaan dengan RUU 355. Dan insya-Allah pada malam ini ahli panel yang pertama di sebelah kanan saya, Al-Fadil Ustaz Ahmad Ubaidullah bin Haji Abdullah, yang berasal dari negeri Kedah Darul Aman, berumur 33 tahun. Alhamdulillah sudah berkahwin, baru dikurniakan 4 orang anak dan seorang isteri. Mendapat pendidikan dalam bidang undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kemudian ijazah kedua dalam bidang undang-undang syariah juga dari Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, master dalam komparatif perbandingan, dan semua dalam bidang undang-undang dan syariah. Sekarang ini bertugas sebagai syariah manager di United Overseas Bank UOB yang berpusat di ibu kota Kuala Lumpur. Dan insya-Allah sebelah kiri saya pula adalah ahli panel yang kedua, yang juga tidak kurang hebatnya seperti Al-Fadil Ustaz Ahmad Ubaidullah, yang juga merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Alhamdulillah baru dikurniakan 4 orang anak, dan seorang telah simpan dan merupakan anak syurga yang masih hidup, tinggal 3 sekarang ini, berusia 34 tahun dan berasal dari negeri Kelantan, Darul Naim. Berkelulusan dalam bidang fiqh dan usul fiqh, dan sekarang merupakan section head di Agrobank untuk syariah compliance. Jadi insya-Allah kedua ahli panel pada malam ni adalah orang yang sangat berautoriti ataupun sangat layak untuk memberikan sedikit kefahaman kepada kita untuk lebih memahami apakah itu RUU 355. Jadi insya-Allah format sembang ilmiah kita pada malam ni, kita akan bagi peluang kepada ahli panel setiap seorang 2 pusingan, yang mana pada pusingan yang pertama dan kedua sama tempoh dia adalah seorang 7 minit sahaja. Kemudian selesai ahli panel yang pertama akan disambung oleh ahli panel yang kedua. Kemudian kita berbalik pada ahli panel yang pertama dan yang kedua. Dan selepas daripada pusingan pertama dan kedua, maka berakhirlah lebih kurang 28 minit di situ. Saya buka kepada audien, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, mungkin ada adik-adik yang nak bertanyakan soalan. Kita buka kepada 3 soalan sahaja. Sekiranya ada tambahan, kita akan tengoklah, kita tanya panel kita macam mana nak terima ataupun nak simpan soalan tersebut. Dan insya-Allah lebih kurang 5 minit, dan kita akan berikan kemudian adalah kesimpulan daripada setiap ahli panel 3 minit seorang insya-Allah. Dan penutup sedikit pengumuman dan makluman di sekitar 4 minit. Total sembang ilmiah kita malam ni kurang lebih 50 ke 60 minit sahaja insya-Allah. Mungkin malam ini isyak kita agak lewat sikit, walaupun isyak masuk lebih kurang 8:21 minit malam, tapi mungkin kita tangguh ataupun kita lajak sedikit untuk memberikan luang dan peluang untuk kita lebih memahami apakah itu RUU 355. Jadi saya rasa mungkin setakat format ni clear lah insya-Allah. Tak perlu saya bentangkan lebih lanjut. Dengan itu saya terus kepada soalan yang pertama, yang insya-Allah soalan ini akan dikupas dengan penuh ilmiah ataupun penuh berhemah oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Ubaidullah kita, berkenaan apakah sebenarnya usul pindaan RUU 355, sehingga kan usul ini akan dibawa ke Dewan Rakyat pada bulan Oktober ini, yang dijangkakan akan dibentang. Dan insya-Allah mudah-mudahan bila mana dibentang,
Bila mana kita dah faham, kita lah antara orang-orang yang bukan setakat menyokong, malah kita akan mendukung dengan RUU 355. Dengan segala hormatnya, saya menyerahkan mikrofon kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan sedikit penghuraian dan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan pada malam ini untuk sama-sama kita bersama dalam majlis ilmu, bagi sama-sama untuk memahami satu isu yang diperkatakan sama ada di alam media sosial ataupun di alam yang di luar media sosial. Ramai orang memperkatakan tentang isu RUU 355. Jadi pada malam ini, dalam kesempatan yang ada seperti mana yang disebut tadi, insya-Allah dengan apa yang ada, mungkin sikit sebanyak perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan di surau Al-Abrar ini berkaitan dengan beberapa noktah penting yang kita perlu faham, kerana ia berkait rapat dengan diri kita, bukan sekadar sebagai seorang pengundi dalam sistem demokrasi di Malaysia, tetapi juga sebagai seorang Muslim. Baik, jadi dalam menghurai ataupun menjawab apa yang disebut tadi, mungkin selaku panel yang pertama ini, mungkin saya boleh berikan perbentangan ataupun perkongsian saya ini kepada tiga aspek yang utama supaya kita faham dengan teratur noktah-noktah penting ini sebelum saya menjawab persoalan yang dibangkitkan. Iaitu yang pertama berhubung dengan apakah latar belakang kepada isu yang dibincangkan, iaitu RUU 355 ini. Yang kedua, apakah yang akan dilakukan oleh Al-Fadhil yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang daripada Marang, yang akan membentangkan pada bacaan yang pertama pada sidang Oktober ini, apa yang akan berlaku. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi selepas daripada itu. Jadi ini tiga poin utama yang saya cuba sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham, dan insya-Allah saya cuba sampaikan dalam bahasa yang mudah untuk kita faham. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, selaku latar belakang kepada isu RUU 355 ini, kita kena memahami latar belakang ataupun struktur perundangan yang ada di Malaysia. Maaflah, mungkin agak sedikit teknikal, tetapi inilah peluang tuan-tuan untuk memahami sedikit sebanyak tentang istilah ataupun maklumat berkaitan dengan undang-undang di Malaysia. Baik, kita seperti mana yang kita maklum, negara kita Malaysia ini, kita beriman dengan negara yang disebut sebagai raja berperlembagaan. Di mana raja berperlembagaan ini maksudnya perlembagaan itu merupakan otoriti yang paling tinggi. Malah perlembagaan itu mengatasi parlimen sendiri. Sehinggakan parlimen tidak boleh membatalkan perlembagaan, di mana disebut oleh ahli akademik sebagai parlimen dengan segala kuasa yang dia ada, dia tidak boleh meleburkan struktur asas perlembagaan yang disebut sebagai basic structure perlembagaan ini. Maknanya sistem raja berperlembagaan kita, perlembagaan itu merupakan Quran, merupakan sumber dan otoriti yang paling tinggi.
Adapun raja, sebab digunakan istilah raja berperlembagaan, raja dalam konteks kita di Malaysia ini mempunyai otoriti yang sangat terhad, ataupun boleh dikatakan tidak mempunyai apa-apa kuasa eksekutif, melainkan perkara-perkara yang terpencil. Baik, daripada situ, segala apa yang ada dalam negara kita yang tercinta ini dari segi undang-undang, bidang kuasa dan sebagainya, punca kuasa diambil daripada perlembagaan. Tidak ada mana-mana undang-undang yang sah, yang enforceable, melainkan dia perlu bergantung kepada mana-mana peruntukan dalam perlembagaan. JPJ nak buat undang-undang umpamanya, JPJ kena ada suatu asas dalam perlembagaan yang membenarkan. Begitulah semua benda perlu ada asas dan disebut sebagai punca kuasa yang berakar umbi kepada perlembagaan. Maka daripada perlembagaan itulah, kalau kita tengok dalam perlembagaan itu, tuan-tuan belek pada bahagian yang belakang, dia ada jadual. Nama dia jadual. Dia ada jadual 1, 2, 3 sampai jadual yang ke-13. Jadual ini antaranya membahaskan tentang raja, tentang majlis raja-raja, membahaskan tentang warga negara dan sebagainya. Salah satu jadual ini, iaitu jadual yang ke-9, memperuntukkan kuasa kepada kerajaan negeri, ya, yang disebut sebagai state list. Sebab kita pakai sistem federal, kita ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bidang kuasa kedua-duanya ini dibahagikan antara pusat dan negeri. Di mana pembahagian ini? Pada jadual yang ke-9 itulah. Daripada jadual ke-9 itu disenaraikan apa kerajaan pusat boleh buat, apa kerajaan negeri boleh buat. Antara salah satu benda yang dinyatakan di bawah jadual ke-9 ini, di bawah state list itu dinyatakan bidang kuasa negeri berhubung dengan mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Maka berdasarkan kepada jadual ke-9 yang menyatakan tentang bidang kuasa mahkamah syariah itulah Parlimen meluluskan suatu undang-undang ataupun disebut dengan nama Akta 355 bagi menghuraikan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan peruntukan berhubung mahkamah syariah itu. Maka terbitlah pada tahun 1965 Akta 355 namanya. Jadi Akta 355 ini apa asasnya? Asasnya jadual ke-9 senarai negeri. Akta 355 ini pada tahun 1965 memperuntukkan ataupun spell out, memperincikan apakah bidang kuasa mahkamah syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana diluluskan akta ini, bidang kuasa mahkamah syariah dari segi menjatuhkan hukuman tanpa melihat kepada jenis hukuman itu, sama ada berzina, sama ada tak sembahyang, sama ada murtad, sama ada menghina Nabi, sama ada mengaku Tuhan, ketika itu maksimum seseorang hakim mahkamah syariah boleh jatuhkan hukuman dari segi denda maksimum sangat banyak tuan-tuan, iaitu RM1,000 sahaja. Dia hina Nabi ke, dia mengaku dia Tuhan ke, dia mengaku dia Nabi ke, dia berzina, apa sahaja, maksimum ketika itu RM1,000 penjara, RM1,000 denda, RM1,000 denda dan 6 bulan penjara ketika itu pada tahun 1965. Banyak, kalau tuan-tuan tengok 1,000 tu banyak ke? RM1,000 lah. Maka pada tahun yang berikutnya, pada tahun 1985 dibuat pindaan yang kedua, iaitu menaikkan daripada 1,000 dan 6 bulan itu kepada 356 yang orang duk sebut pada hari ini.
iaitu daripada RM1,000 dan juga 6 bulan penjara itu di-upgrade sedikit kepada apa? Kepada 6 kali sebatan, 6 kali sebatan RM5,000 denda, dan juga yang ketiga kalau penjara maksimum 3 tahun. 3 tahun. Jadi semenjak daripada tahun 1988 itu sampai sekarang, bidang kuasa mahkamah syariah ini dari segi menjatuhkan hukuman, itulah kedudukan dan bidang kuasa yang dia ada. Adakah kita gembira dengan keadaan ini, tuan-tuan? Adakah kita gembira dengan keadaan ini? Keadaan ini merupakan suatu penghinaan kepada agama kita yang disebut sebagai agama rasmi persekutuan. Kenapa suatu penghinaan? Kerana kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang diperuntukkan di bawah kanun jenayah, di bawah penal code umpamanya, dia ada satu section 377. Section 377 ini memperuntukkan hukuman bagi kesalahan sesiapa yang melakukan hubungan luar tabi'i. Hubungan luar tabi'i ni apa maknanya? Melakukan hubungan luar tabi'i bukan dengan manusia, dengan binatang. Dengan binatang. Section 377 kanun keseksaan kata, kalau kita korban baru-baru ni dah lembu, orang tu tak kahwin lagi umpamanya, dia tengok lembu dia tak tahan, dia rogol lembu umpamanya. Dia rogol lembu, sekiranya didapati bersalah, lembu tu bawa pergi ke mahkamah, cek tengok memang betul berlaku penetration ke dalam kemaluan lembu itu. Section 377 memperuntukkan hakim boleh menjatuhkan hukuman maksimum 20 tahun. Maksimum 20 tahun. Tak cukup dengan itu, hakim boleh tambah lagi dengan rotan dan juga denda. Rotan dan juga denda. Kesalahan apa? Kesalahan merogol lembu. Berbanding dengan kesalahan berzina, apa hukuman yang boleh dijatuhkan oleh hakim yang paling tinggi dalam mahkamah syariah? 6 kali sebatan, RM5,000, 3 tahun penjara. Kalau rogol lembu berapa tahun? 20 tahun penjara. Lembu dengan orang yang mana lebih mulia? Kita nak menjaga maqasid lembu kan nak menjaga maqasid orang sekarang ni? Lembu nayalah dia kena rogol. Tapi lembu takkan berkait dengan bab keturunan. Dia takkan beranak keluar anak manusia separuh lembu separuh, takkan jadi macam tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok hukuman di bawah undang-undang kanun keseksaan ini nak dibandingkan dengan undang-undang yang paling tinggi yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah syariah, oleh hakim yang paling tinggi di mahkamah syariah ini. Itu satu, tuan-tuan, banyak benda. Yang kedua, kalau kita bandingkan kuasa, bidang kuasa mahkamah sivil yang paling rendah, mahkamah ni dia ada mahkamah, dia panggil superior court, dia panggil superior court, mahkamah yang tinggi, iaitu mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, ini dia panggil superior court. Kemudian dia ada subordinate court. Subordinate court ni ada mahkamah session dan ke bawah lah. Yang paling bawah mahkamah magistrate. Mahkamah magistrate ni, tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan mengaji undang-undang, umur 27 tahun, 26 tahun, graduate, dia dah boleh jadi magistrate dah. Dia ada kelulusan ALB, dapat tawaran AG Chamber, dia boleh jadi magistrate. Dia boleh jadi magistrate. Bidang kuasa magistrate yang baru graduate ni, yang fresh graduate ni, dia boleh denda 5, 10, 12. 5, 10, 12. 5 tahun penjara, sebatan dan juga RM12,000 maksimum. Itu mahkamah apa? Mahkamah yang paling rendah dalam hierarki mahkamah sivil. Kita banding dengan mahkamah yang paling tinggi dalam hierarki mahkamah syariah, 356. 356.
Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita boleh terima ke keadaan macam ni sampai bila? Sampai bila kita boleh terima dalam keadaan begini, sedangkan perlembagaan kita artikel 4 mengatakan Islam is the religion of the federation. Islam ini agama persekutuan. Tapi itulah hakikatnya. Maka ini latar belakang tuan-tuan. Latar belakang kepada polemik dan juga usul yang dibawa. Selama ini isu ini telah dibincangkan, diseminarkan, dibahas dalam bilik-bilik kuliah, dalam bilik-bilik darjah, disyarahkan, ditulis, diseminar dan sebagainya, tapi tak ke mana-mana tuan-tuan. Resolusi tinggal resolusi. Perbincangan dalam konferen, dalam apa-apa sesi pembentangan, tinggal resolusi semata-mata, sehinggalah ahli Parlimen Marang iaitu Al-Fadil yang berhormat Tuan Guru membawa usul RUU ini untuk dibentangkan di Parlimen, iaitu usul untuk memberikan kuasa yang sepatutnya kepada mahkamah syariah seperti mana yang dibenarkan oleh syarak, Maka disebabkan mahkamah syariah di Malaysia ini dia terikat dengan Akta 355 tadi, sebab tuan-tuan ingat saya beritahu tadi, dia ada perlembagaan jadual ke-9, kemudian Akta 355. Daripada Akta 355 inilah negeri-negeri ambil syafaat untuk gubal enactment di negeri-negeri masing-masing. Contohnya negeri saya Kedah, dia ada tata cara mal 1984, dia ada enactment jenayah 1988. Semua ni dia ambil daripada punca kuasanya, ambil daripada mana? Daripada Akta 355 ni. Disebabkan Akta 355 ni ikat kaki dan tangan hakim-hakim, menyebabkan enactment yang ada di negeri ini tak boleh kembang luas lah. Dia takat 356 tu je lah. Jadi mana-mana negeri yang berhajat untuk meningkatkan, memberikan kuasa yang lebih kepada mahkamah syariah di negeri masing-masing, tak dapat tidak, dia kena adjust di punca kuasa ni dulu. Dia kena adjust di Akta 355 ini. Kalau tak adjust, sembanglah macam mana pun, bahaslah macam mana pun di Dewan Negeri, tak boleh buat apa-apa. Kalau kerajaan negeri buat juga, dia panggil tidak berperlembagaan, unconstitutional, ataupun istilah perlembagaannya dipanggil ultra vires. Benda itu luar bidang kuasa. Jadi kena ubah dekat 355 ni. Bila ubah dekat situ, barulah kita boleh bawa balik ke negeri masing-masing, bahas, bincang dalam Dewan Undangan Negeri sebelum diangkat menjadi undang-undang. Ada masa lagi? Ada lagi. Baik, itu latar belakang tuan-tuan. Latar belakang. Maka disebabkan dengan latar belakang inilah, maka Al-Fadil Tuan Guru bawa masuk ke Dewan yang diberi nama Rang Undang-Undang 355. Kesimpulan mudah kepada rang undang-undang ini adalah untuk membebaskan mahkamah syariah daripada cengkaman 356 ini dengan memberikan kuasa yang selayaknya kepada mahkamah syariah. Baik, perjalanannya masih jauh tuan-tuan. Oktober ini merupakan bacaan yang pertama. Dari segi aturan Dewan Parlimen ini, dia ada 3 cara kita nak bentangkan undang-undang. Antaranya disebut sebagai private bill, rang undang-undang persendirian. Rang undang-undang persendirian ni maknanya mana-mana individu, wakil rakyat yang berhormat yang dilantik itu, mereka boleh bawa rang undang-undang sendiri. Ini salah satu cara yang dibenarkan. Dan rang undang-undang ini dari segi peraturannya tertakluk kepada perkara 49 peraturan mesyuarat Parlimen lah. Kena ikut dia punya proses flow itu. Jadi Al-Fadil Tuan Guru membawa private bill ataupun rang undang-undang persendirian ini, insya-Allah akan dibacakan pada bacaan yang pertama pada bulan Oktober ini. Dari segi prosesnya tuan-tuan, apa yang akan berlaku, dia akan ada 4 stage. Sebab tu saya kata jauh lagi perjalanan dia.
Oktober ini merupakan bacaan pertama. Dia tidak akan ada perbahasan, kalau ada pun very minimum. Maknanya sekadar nak beritahu pada Dewan ini adalah rang undang-undang, apa yang dibentangkan dan sebagainya. Kalau semua lulus, barulah dia akan pergi kepada bacaan yang kedua. Bacaan kedua inilah kita boleh lihat wakil rakyat semua akan bersilat lah, bersetuju, tidak bersetuju, cadangan, tambahan, pindaan masa bacaan yang kedua inilah. Selepas bacaan yang kedua, dia akan bawa ke dia akan bawa kepada jawatan kuasa teknikal. Jawatan kuasa ini dia akan melihat apa yang dibahaskan dalam Dewan, kelompangan, kekurangan dan sebagainya, maka jawatan kuasa ini akan duduk study lah, sebelum dibentangkan pada bacaan yang ketiga ataupun pada peringkat yang keempat, sebelum diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak ada apa-apa kuasa lah kita, sekiranya diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, walaupun Yang di-Pertuan Agong tidak meluluskannya, dalam masa 30 hari automatik dia akan jadi sah, akan jadi undang-undang yang sah. Baik, jadi proses itu proses yang panjang, dan hari ini di sana ada suara yang menyokong, ada suara yang perli, ada suara yang kritik dan sebagainya. Antara suara-suara ini, yang popular mengatakan kami bukan tak setuju, kami setuju. Tapi, dia ada tapi, banyak tapi. Tapi yang pertama, sebab apa? Ada yang berhujah mengatakan sebab apa yang nak dibentangkan oleh Marang ini terlalu vague, dia kata. Terlalu vague ni maknanya terlalu kabur, sebab memberikan kuasa mutlak kepada Mahkamah Syariah sampai tak ada had. Sampai tak ada had. Mereka menghujahkan sepatutnya diletakkan daripada 3, 5, 6 ni naik setakah lagi, naik mungkin kepada 8, 7, 9, terpulanglah. Tak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita ambil 30 tahun masa daripada 3, 5, 6 untuk bawa ke parlimen pada bacaan pertama ini, kita ambil masa 30 tahun. Kalau kita nak naik setakah demi setakah, kita nak tunggu bila untuk Mahkamah Syariah ini diberikan kuasa yang sepatutnya, yang sepatutnya. Dan adalah beberapa isu teknikal yang mungkin saya boleh kongsikan dan jawab sekiranya ada soalan nanti. Baik, itu yang akan berlaku, dan apa yang akan berlaku seterusnya sekiranya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sama-sama pakat doa, jangan lupa dalam sembahyang hajat kita tuan-tuan, kita cuba sebagai manusia kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan diluluskan. Bila diluluskan tuan-tuan, diluluskan pada hari ini bukan bermakna esok Mahkamah Syariah terus boleh menjatuhkan hukuman siapa yang minum arak kena sebat 80 rotan umpamanya. Dah. Bila lulus di parlimen, masing-masing kena bawa usul ke Dewan Undangan Negeri masing-masing untuk meminda enactment sedia ada di negeri masing-masing. Maka ketika itulah mereka boleh untuk membahaskan sama ada untuk meminda ataupun tidak, sebab ruang sudah pun terbuka dengan parlimen meluluskan pindaan yang dikemukakan. Maka tuan-tuan dan perempuan, di sinilah peranan kita dalam kita memberikan desakan selaku pengundi yang mengundi wakil rakyat yang berhormat yang ada, sehingga mereka boleh bersuara di parlimen ini untuk menyatakan sokongan kepada RUU 355. Ada tak masalah kekurangan, kelompangan dengan apa yang nak dikemukakan? Kita akui ya, ada sedikit sebanyak, sebab ia adalah perbuatan manusia. Tapi yang penting sekali adalah apakah sikap kita untuk memastikan usaha murni ini berjaya untuk dilaksanakan. Sebagai pengundi, kita buat kerja sebagai pengundi. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen, kita ada tanggungjawab masing-masing untuk memastikan kita ada sedikit sebanyak saham dalam usaha memartabatkan mahkamah syariah ini tuan-tuan.
Sebab dalam agama kita ini, kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh buat benda yang susah, jangan tinggal benda yang senang. Dia ada kaedah fiqh sebut al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang mudah tak gugur dengan benda yang senang. Benda yang mudah tak gugur dengan benda yang susah. Nah, kita sembahyang, sepatutnya idealnya kena berdiri. Kalau kita sakit pinggang, susah kita nak berdiri. Sakit pinggang tak boleh berdiri. Adakah kewajipan sembahyang itu pakai terbatal terus macam tu? Tak. Sebab ada benda yang mudah yang kita boleh buat, iaitu sembahyang duduk. Maka susahnya berdiri tidak membatalkan kewajipan sembahyang, sebab kita boleh sembahyang duduk. Maka begitulah, walaupun susah kita nak buat secara yang sempurna, maka kita buatlah sekadar yang kita mampu. Aqulu hadzal qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sungguh baik kupasan ataupun penjelasan daripada ahli panel yang pertama, Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Ubaidullah bin Haji Abdullah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, Al-Fadil Ustaz merupakan anak kepada Tuan Guru Hajilah Bukit Lada, Kedah, Pokok Senar. Jadi tuan-tuan yang mungkin maklum, antara ulama-ulama yang masih hidup di Kedah, antaranya Tuan Guru Hajilah yang masih hidup. Dan sebenarnya dan sepatutnya lah kita lah orang yang menyayangi ulama dan mencintai mereka. Sebab apa? Nabi dah wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Bila mana Nabi wafat, maka berakhirlah Nabi, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Bila mana ulama-ulama yang masih hidup, kitalah yang sepatut menyayangi mereka dan mendampingi serta mendapatkan apa ilmu yang mereka ada. Jadi alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz telah berjaya merungkai 3 noktah penting sebentar tadi. Dan apa yang penting daripada Ustaz sebut sebentar tadi, Akta Rang Undang-Undang Akta Ilmu Syariah ini digubal ataupun dikuatkuasakan pada tahun 1965. Dan sekarang ini bermaksud sudah 51 tahun berlalu yang lepas. Mungkin di kalangan kita ada yang lahir pada tahun 1965, dan kemudian dia telah dipinda pada kali yang pertama ataupun kali kedua selepasnya dia dirang-undang-undangkan pada tahun 1985, yakni 20 tahun selepas rang undang-undang ini dikuatkuasakan ataupun diwujudkan. Kemudian sekarang ini, selepas 31 tahun, masih lagi belum ada perubahan daripada 356. 3 tahun penjara, 5 tahun, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Sebab itulah kenapa kita kata signifikan atau pentingnya rang undang-undang 355 ini untuk dibacakan pada bacaan yang pertama pada bulan Oktober ini oleh Member of Parliament Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Hawang, adalah sebabkan rang undang-undang ini memberikan kelebihan dan juga ia disebut juga maqasid syariah kepada orang Islam di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz di atas penghuraian yang sangat baik. Walaupun masa yang diambil agak panjang, tetapi kupasan ataupun penerangan yang diberikan sangat-sangat baik. Dan saya rasa sebahagian besar daripada kita ada mencatat dan mengambil tarikh-tarikh ataupun waktu tarikh yang penting. Walaupun kita tak dapat ingat semua, at least kita dapat ingat sikit lah daripada apa yang disampaikan sebentar tadi. Untuk seterusnya, saya terus kepada ahli panel yang kedua. Untuk soalan yang pertama, untuk dirungkai ataupun dijawab sedikit, apakah dengan bacaan yang pertama bulan Oktober ini, pada pandangan Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi, akan mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang akan bersidang pada bulan Oktober ini, yang mana kita pasti di kalangan mereka ada yang mewakili pelbagai parti, yang pasti komponen BN dengan komponen dia, dan di situ juga ada daripada DAP, PKR, PAN dan sewaktu dengannya. Dengan ini saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk memberikan sedikit huraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
Iza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Abdullah Sanid, yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Ustaz Ubaidillah, rakan seperguruan daripada kampus lagi, sebilik pula tu di kampus, tapi tak pernah sepentas. Malam ni alhamdulillah berada di pentas yang sama, dan kami bertiga rasanya bergegas daripada tempat kerja masing-masing, hanya tukar baju. Ada yang tak sempat tukar baju pun ada. Jadi aromanya samalah pada malam ni sebenarnya, tapi oleh dibantu oleh angin yang baik, pengudaraan yang baik dalam surau ni, alhamdulillah aroma tu tidak melata ke seluruh surau. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya yakin dan percaya bukan ini saja forum ataupun platform yang kita ada untuk mendengar penerangan berkaitan dengan RUU 355 ini. Bahkan di sana terlalu banyak channel yang kita boleh dapati. Bahkan tuan-tuan sekarang dengan teknologi media yang ada, kita masuk YouTube, type saja, insya-Allah kita boleh mendengar daripada pelbagai pihak yang berbicarakan tentang RUU 355, yang saya yakin dan percaya bahawa apabila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang, menyebut pada sebutan pada sidang yang lalu, dan beliau mengusulkan untuk ditangguhkan perbahasan kepada sidang pada Oktober nanti. Jadi ahli-ahli parlimen dan seluruh rakyat mempunyai peluang yang sangat luas dan besar untuk membahaskan, untuk mencadangkan dan untuk memahami apakah usul yang dikemukakan yang disebut sebagai rang undang-undang persendirian Akta 355 ini. Dihuraikan secara panjang lebar oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ubaidillah sebagai ahli panel yang pertama tadi, berkenaan dengan latar belakang kepada usul ini dikemukakan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yakin dan kita faham bahawa hukum Islam ini bukannya datang sehari dua ni saja, bukan bermula pada 1965. Bahkan terlebih dahulu daripada itu, sebelum penjajah Inggeris datang ke Malaysia, ke tanah Melayu, kita tahu bagaimana di sana ada hukum kanun Melaka yang diamalkan sebelum datangnya penjajah. Orang Terengganu tahu kita ada batu bersurat yang boleh lagi untuk kita perhatikan, bukti bahawa di Terengganu telah dilaksanakan hukum jenayah syariah, hudud, qisas dan juga ta'zir. Alhamdulillah, kalau kita lihat bermula 1965, kemudian ada pindaan pada 1985, 356, ya, 3 tahun penjara RM5,000 dan juga 6 kali sebatan. Dan pada kali ini pindaan 2016, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya ini usaha yang kita nak laksanakan demi kita memartabatkan mahkamah syariah dan undang-undang yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita lihat hukum-hukum jenayah syariah ni terlalu banyak tuan-tuan sekalian. Dalam bab qazaf umpamanya, qazaf menuduh seseorang itu berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Mereka yang menuduh seorang perempuan itu berzina tanpa dapat mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi yang adil, maka sebablah mereka sebanyak 80 kali rotan. Dalam Al-Quran sebut. Dalam bab zina, Allah Ta'ala nyatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang berzina perempuan dan orang berzina laki-laki sekiranya belum berkahwin, maka sebablah 100 kali rotan. Ya, disebutkan jelas dalam Al-Quran. Orang yang mencuri disebut dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah.
Orang pencuri laki-laki dan orang pencuri perempuan, apabila mereka mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai hukuman pencegahan daripada Allah. Dalam yang lain, hukuman-hukuman yang lain, bughah, hirabah dan sebagainya termaktub dalam Al-Quran. Hukuman terhadap golongan yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang tukar agamanya maka bunuhlah ia, disebutkan oleh Nabi SAW. Namun begitu, tuan-tuan dirahmati Allah, dalam keadaan kita yakin dan percaya semua ini datangnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi, yang Nabi pesan pada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya apabila kamu berpegang kepada dua perkara ini, tidak lain dan tidak bukan ialah kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam keadaan kita yakin ini, terdapat di sana umat Islam, orang Islam sendiri yang menafikan kewajipan untuk ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Madkhal Lidirasatil Islamiyah, siapa yang belajar fiqh, siapa yang belajar usul fiqh, dia akan belajar, dia akan melalui pembelajaran tentang kitab ini. Bagaimana Dr. Abdul Karim Zaidan telah meletakkan bahawa Islam mempunyai 3 komponen yang penting. Yang pertama sekali akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga ialah akhlak. Oleh kerana kita nak pastikan Islam kita diterima oleh Allah, kita kena pastikan kita Islam di sudut akidah, Islam di sudut syariah, dan Islam di sudut akhlak. Di bawah syariah ada 2 komponen, kata Dr. Abdul Karim Zaidan. Yang pertama sekali ialah ibadah, yang kedua ialah muamalah. Ibadah ialah hablum minallah, muamalah hablum minannas. Terkandung di bawah muamalah pelbagai perkara, termasuklah berkenaan dengan hukum jenayah syariah. Tuan-tuan dirahmati Allah, supaya kita ini menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Itu maknanya kita tak boleh mengambil juzuk-juzuk tertentu dalam Islam, bahkan kita kena tunduk sami'na wa ata'na di atas segala arahan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, orang Islam pun kalau nak tengok sama ada bersetuju ataupun tidak dengan cadangan RUU 355 ini, tuan-tuan sekalian, di parlimen kita ada 222 ahli parlimen, 222 untuk meluluskan pindaan Akta 355 ini memerlukan majoriti mudah ataupun simple majority. Maknanya kita perlukan, kalaulah 222 orang tu semua hadir, kita hanya perlukan 112 orang. Maknanya 112 lawan 110. Paling kurang kita kena ada 112 orang. Baik, ahli parlimen Islam, tak silap saya lebih kurang 137. Tuan-tuan boleh cek balik, 137 orang. Tetapi kita tahu, kita faham bahawa ahli parlimen Islam kita ni yang Muslim tidak semua sepakat dalam bab ni. Walaupun sebenarnya perjuangan memartabatkan mahkamah syariah melangkaui ideologi politik. Kalau Ustaz Ubaidillah mungkin dia MIC, saya tak tahu. Ustaz Ahmad Sanik mungkin dia parti Dayak, saya tak tahu. Tapi kalau dia sama-sama Islam, kami bertiga mesti menyokong RUU 355. Ini adalah akidah dan iman kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Memang kita tak boleh laksanakan semua apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini adalah merupakan permulaan yang baik. Sebagaimana Ustaz Ubaidillah sebutkan tadi, kaedah yang ada dalam Islam, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya teringat bagaimana seorang ulama, seorang pujangga membahagikan manusia kepada 4 golongan. Yang kita boleh lihat, mungkin kita boleh tengok di kalangan kita, buat postmortem muhasabah di kalangan kita sendiri, dan ahli parlimen kita pun mungkin terdiri dari 4 golongan ini. Ya, yang pertama ialah kata Khalid bin Ahmad, seorang pujangga Arab. Dia menyatakan yang pertama ialah ar-rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Iaitulah orang yang tahu kemudian dia tahu apa yang dia tahu. Siapa golongan ini? Fahaza alimun fattabi'u. Ini orang alim, kamu kena ikut mereka. Ni kita nak jumpa orang macam ni very limited, sangat terhad, tuan-tuan sekalian. Yang kedua ialah ar-rajulu yadri wa la yadri annahu yadri. Itu orang yang tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tahu.
So kalau kita jumpa orang yang macam ni, dia tahu sebenarnya tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Kan? Apa yang kita nak buat, fahaza ghafilun fanabihu, ini orang lupa, kita kena ingatkan mereka kembali tentang tanggungjawab, tentang apa yang terkandung dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah ar-rajulu la yadri wa yadri annahu la yadri, iaitu orang yang tak tahu tapi dia tahu dia tak tahu. Dan orang yang macam ni biasa dia akan membuat rujukan, bertanya dan sebagainya. Fahaza ja'ilun fa'alimu, ini orang yang jahil, kita kena bagi ilmu kepada mereka. Ya, jangan kita jadi golongan yang keempat, dan kita tak nak ahli parlimen kita tergolong dalam golongan yang keempat yang paling teruk sekali. Iaitulah ar-rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri, iaitu orang yang tak tahu. Lebih teruk daripada itu ialah dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ini disebutkan sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab, bukan saja dia jahil, bahkan dia jahilkan apa yang dia jahilkan. Tuan-tuan boleh faham tak? Macam nak pensan tengok. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Nabi SAW dibangkitkan dalam keadaan berdepan dengan golongan yang keempat, orang yang jahil, sebagai golongan jahiliyah. Mereka kalau memegang cemeti, kalau terlepas cemeti di hujung kakinya, golongan jahiliyah, dia tidak akan sekali-kali membongkokkan badannya untuk ambil cemeti yang ada di hujung kakinya. Dia akan panggil hambanya daripada jauh untuk ambil cemeti yang ada di hujung kakinya. Ini orang jahiliyah. Kan? Walaupun tahu dah kebenaran, tapi mereka menafikan kebenaran. Tuan-tuan sekalian, kerana mereka menganggap bahawa mereka lebih benar daripada kebenaran itu. Ini yang menjadi masalah, tuan-tuan sekalian. Kalau golongan jahilah, kalau dia naik kuda, tuan-tuan sekalian, gedung-gedar naik kuda, tiba-tiba berlemak jatuh kuda. Orang Arab ni kalau jatuh kuda satu perkara yang mengaibkan. Tiba-tiba dia jatuh kuda, orang tanya kamu jatuh kuda, dia bangun dalam keadaan ego dan juga sombong, dalam keadaan penuh kejahilan. Dia kata sebenarnya bukan aku yang jatuh, sebenarnya jubah aku yang jatuh, kebetulan aku ada dalam jubah. Tak mengaku, tuan-tuan sekalian. Golongan ni akan senantiasa ada sepanjang zaman. Dalam parlimen pun ada. Walaupun dia tahu kebenaran, di atas kepentingan tertentu, mungkin dia akan menolak. Jadi ukuran kita bagi menjawab soalan moderator tadi, ukuran kejayaan kita, kita lihat sudut pandang kita bagaimana. Kalau sudut pandang kita berjaya itu ialah apabila diluluskan akta ini di parlimen, maka cabarannya terlalu besar di hadapan sana. Ada 3 kali bacaan, pelbagai karenah yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Tetapi kalau kita tak mula daripada sekarang, bila kita nak mulakan? Semacam saya balik ke kampung saya di Kuala Krai, kan, balik raya haji, saya nak datang ke KL kerana esok saya bertugas. Malam tu hujan lebat, kan, hujan lebat, malam gelap gelita. Saya nak bertolak, lampu saya tu hanya 10 meter di hadapan saja. Kalau saya tak bertolak sekarang, esok tak boleh masuk kerja. Maka saya bertolak juga, saya mulakan juga, walaupun secara perlahan-lahan. Setelah 10 meter ke hadapan, saya akan nampak lampu saya akan suluh 10 meter yang ada di hadapan, dan akhirnya saya akan sampai ke destinasi. Jauh perjalanan lagi, tetapi kita mulakan dengan cadangan pindak ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kalau neraca pertimbangan kita berjayanya sesuatu perkara itu dengan lulusnya, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya yakin dan percaya kita silap. Kerana Allah Ta'ala tidak melihat kepada hasil, Allah Ta'ala melihat kepada usaha. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tubuh badan kamu, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati kamu dan usaha dan amalan yang kamu laksanakan itu. Kalau tengok pada hasil, tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh alaihissalam seorang yang gagal, yang tidak berjaya. Nabi Nuh alaihissalam disebut dalam surah Al-Ankabut, diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan sesungguhnya aku utuskan Nuh kepada kaumnya, dia mendiami berdakwah kepada kaumnya selama alfasanah, 1000 tahun, illa khamsina aman, tolak 50 tahun. Maknanya 950 tahun. Tetapi umat Nabi Nuh alaihissalam mengikut pandangan yang paling rajih tak sampai 20 orang.
Adakah kita nak kata Nabi Nuh alaihi salam gagal? Tuan-tuan dirahmati Allah. Allah Ta'ala lihat kepada usaha yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Walam yazidhum illa firara. Tidak bertambahnya mereka kecuali makin melarikan diri daripada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita lihat kepada usaha yang dilaksanakan itu lebih utama. Kejayaan kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, berjaya untuk bawa ke parlimen itu adalah sebuah kejayaan yang sangat besar. Setelah 30 tahun tiada pindaan, ini adalah merupakan kejayaan kepada kita bersama. Sekali lagi saya nak sebutkan bahawa walaupun kita bukan ahli parlimen, wujudkan fenomena sokongan kepada cadangan pindaan Akta RUU 355 ini. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan mesej ini sampai kepada ahli-ahli parlimen kita, kepada menteri-menteri, kepada pimpinan negara, supaya ia boleh berjalan lancar, dan insya-Allah ia akan menjadi saksi kepada kita di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Sekadar saja daripada saya, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan daripada soalan yang kedua sebentar tadi. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ambil peringatan dan juga intipati daripada poin yang apa yang Ustaz Ahmad Tirmizi cuba huraikan sebentar tadi. Dan sedikit saya berkenan dengan satu poin yang mana Al-Fadhil Ustaz pernah sebut, bahawa satu masa dulu tanah Melayu ini terkenal dan Islam berkembang di tanah Melayu. Dan kalau kita melihat kerajaan Islam Melaka antara kerajaan Islam yang terkuat di Nusantara pada satu masa dahulu, yang mana bila mana kita melihat pada ulama-ulama besar yang mereka datang dan menyampaikan berdakwah, dan bermulalah di Nusantara setelah berada di Aceh, kemudian masuk ke Melaka. Dan kalau kita lihat satu masa dulu, Melaka ini merupakan salah satu daripada pusat perdagangan dunia. Pusat perdagangan dunia, yang mana bila mana seluruh dunia hendak berdagang di lautan, di seluruh dunia mereka akan datang ke Selat Melaka dahulu, dan mereka akan mengambil beberapa orang daripada rakyat Melaka pada ketika itu untuk dibawa berlayar bersama dengan mereka. Nak cerita bahawa Islam sebenarnya telah berkembang lebih pada masa dahulu, bermulanya di tanah Melayu. Dan insya-Allah kita yakin dan percaya fenomena ini, rang undang-undang 355 ini akan membangkitkan semula, dan insya-Allah Malaysia akan menjadi momentum kepada kebangkitan umat Islam di seluruh dunia, dan insya-Allah mudah-mudahan kitalah yang termasuk di antara mereka. Jadi untuk soalan yang kedua, untuk round yang kedua, dan kali ini saya terpaksa limitkan setiap ahli panel 3 minit sahaja, sebab saya nampak tuan-tuan mula bergerak, bersandar sini, ada yang nak bangun dan sewaktu dengannya. Dan guru saya pernah berpesan, bila mana kita menyampaikan satu ilmu ataupun kita berkongsi, kita kena tengok 3 muka. Yang pertama, muka anak murid. Alhamdulillah setakat tadi semua fokus lagi. Yang kedua, kita tengok anak murid tengok apa. Kalau tengok muka jam, itu signal dia panggil, isyarat. Yang mana guru ataupun orang yang menyampaikan ilmu kena ingat bahawa dia dah pesan Ustaz, tadi janji kata sejam saja. Saya ingat tuan-tuan, sebab tu saya bagi 3 minit seorang sepan ni. Dan kalau dilihat muka pintu, itu kena berhentilah tuan-tuan. Kalau sambung juga Ustaz cakap seorang-seorang, saya balik. Itu kebiasaannya. Jadi dengan itu saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Abdullah untuk memberikan sedikit pencerahan. Adakah RUU 355 ini ada yang disebutkan agenda politik di sebaliknya, dan mungkin Ustaz boleh berikan sedikit penghuraian ringkas kepada insya-Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Ustaz Moderator. Adakah agenda ini mempunyai RUU ini mempunyai agenda politik? Yang sebenarnya tuan-tuan, agenda ini memerlukan politik. Bukan perkara ini ada agenda politik, tetapi agenda ini memang memerlukan politik. Tanpa kuasa politik, macam saya sebut dalam pusingan pertama tadi, kita boleh bising, kita boleh ceramah, kita boleh hingar, tapi tak akan berlaku apa-apa. Maka agenda ini memerlukan politik. Dan sekiranya kita katakan RUU ini sebenarnya disebabkan oleh politik, ada agenda politik di sebaliknya, saya kira agenda RUU ini tidak popular tuan-tuan.
tidak popular pada pandangan non-Muslim, tidak popular dari segi mengaut dan juga mendekatkan pengundi Cina umpama, menakutkan pengundi India, pengundi bukan Muslim. Sebaliknya kita kena tanya orang yang tak sokong itu ada agenda politik ke tidak. Antara kepentingan agama dan kepentingan politik, political mileage, dan juga kepentingan agama, kita dahulukan yang mana? Maka soalan yang sepatutnya kita tanya, kamu, parti kamu, tak kira warna apa, yang tak sokong ini kepentingan agama ataupun kepentingan politik. Dalam bab ini tuan-tuan, Nabi SAW tunjuk kepada kita satu contoh yang jelas. Kita semua mengaji sirah, kita tahu bila mana pak saudara Nabi pujuk Nabi untuk tinggalkan urusan dakwah ini. Dia kata apa? Ya ammi law wada'u asy-syamsa fil yamini wal qamara fil yasari an liyatruka hadzal amr ma taraktu. Sedangkan Quraisy ketika itu telah pun memberikan tawaran wanita, pangkat dan harta, segalanya, asalkan Nabi tinggalkan perjuangan ini. Kalau kita baca dengan neraca orang hari ini, political, kita kata apa, taktikalnya terima dulu jawatan, taktikalnya dapatkan dulu jawatan. Kemudian bila dah ada kuasa, dah ada pangkat, dah ada kedudukan, kita buatlah agenda Islam. Nabi nak ajar kita bila mana dalam politik ini bertembung kepentingan agama dan kepentingan politik, dan kepentingan agama itu berada pada tahap yang disebut sebagai qat'iyatus thubut dan qat'iyatud dilalah. Kita mengaji agama, dalam agama kita ini ada benda yang tolerable, ada benda yang non-tolerable. Benda yang tolerable ini benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis, benda yang spekulatif. Ada more than, kita kata apa, 2-3 penafsiran. Tapi bila mana datang benda yang jelas, qat'iyatus thubut dan juga qat'iyatud dilalah, dari segi datangnya daripada Allah itu jelas, dan juga maknanya juga jelas, macam mana disebut oleh Ustaz Tirmizi tadi, as-sariq was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, jelas, wording itu jelas, potong tangan keduanya umpamanya. Maka apa pilihan yang kita ada untuk menafsirkan itu bukan makna potong tangan, itu makna yang lain? No room for interpretation, tidak ada ruang untuk penafsiran. Maka dalam bab ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila mana bertembung kepentingan politik yang mungkin tindakan itu tidak popular dari segi meraih undi orang untuk mengundi kita, tapi pada yang sama dia bertembung dengan kepentingan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wording yang jelas, apa pilihan yang kita ada? Kita tidak ada pilihan. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tuan-tuan membawa kita kepada apa yang disebut oleh almarhum Tok Guru dulu, bahawasanya dalam politik ini kita boleh buat pahala. Politik ini kita boleh buat pahala tuan-tuan. Dan mengundi parti tertentu itu boleh memberikan pahala. Ini buktinya. Apa maksudnya tuan-tuan? Andaikan usul RUU ini diluluskan tuan-tuan. Kenapa usul RUU ini diluluskan? Kerana ada orang bentangkan. Kenapa ada orang bentang? Kerana orang itu dipilih. Kenapa orang itu dipilih? Kerana ada pengundi yang pilih, iaitu kita dan siapa sahaja yang mengantar mereka. Nabi kata ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang tunjuk jalan, bantu sesuatu yang baik itu, walaupun dia tak buat, kafa'ili, maka dia juga buat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, bayangkan, cuba bayangkan, usul RUU 355 ini lulus, katakan lulus, dia akan kekal di situ insya-Allah sampai kiamat, kalau tidak ada apa-apa orang ubah dan kacau lah. Bayangkan saham yang mengalir ke dalam akaun kita sampai kiamat. Sebab dengan 2 garis yang kita buat atas kertas undi itu menyebabkan orang tertentu berada di parlimen, dan suara dia itu menyebabkan undi untuk meluluskan itu lebih banyak daripada undi untuk tidak meluluskan. Bayangkan kita dapat investment yang la nihayatalah, tidak ada
Tidak ada penghujungnya tuan-tuan. Sampai bila? Sampai bila-bila benda itu ada di situ. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tengok daripada aspek itu. Aspek itu. Soal dapat tak dapat, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah dalam agama kita ini, ittaqullah mastata'tum. Takutlah Allah sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita boleh buat, kita buat. Kita hantar surat, kita WhatsApp, kalau ada nombor YB kita WhatsApp, kita sokong, menyatakan sokongan kita di Facebook. Ini semua merupakan wasilah. Dan dalam agama kita ini, hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Hukum wasilah sama dengan hukum maqasid ataupun maksud. Tujuan tu kalau wajib, wasilah untuk sampai kepada benda yang wajib juga wajib. Sembahyang wajib, nak sembahyang kena ada air, maka cari air wajib. Apa sahaja yang membawa kita kepada sembahyang, maka jadi wajib. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya dua benda yang saya cuba nak sebut. Yang pertama, kita buat ini kerana apa? Kerana agama, dan agenda ini memerlukan politik. Bukan kerana politik kita buat benda ini. Sebab politik itu selamanya adalah wasilah kepada matlamat yang kita nak capai. Maka sebab itulah agama ini selamanya juga tidak boleh dibebaskan dan dipisahkan daripada politik. Kerana agama tanpa politik, kita boleh bercakap tanpa kita boleh laksanakan apa yang kita cakap. Dan politik tanpa agama juga akan menyebabkan kita hanya melahirkan politikus yang tidak ada prinsip, yang mungkin membawa kita jauh kepada Allah. Yang kita perlukan adalah kita menggunakan politik untuk kepentingan agama. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jami' Mani', cantik sangat kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan polemik yang mengatakan adakah ia ada unsur-unsur politik. Saya tertarik dengan Al-Fadhil Al-Ustaz Ismail Kamus pernah sebut, bila ditanya kenapakah dia bertanding pada tahun 1999 kalau saya tak silap, ataupun 2003 begitu, kenapa dia bertanding, dan dia kata kenapa Ustaz Ismail Kamus bertanding dalam pilihan raya. Dia kata, saya bukan gila kuasa tuan-tuan, saya nak rampas kuasa daripada orang gila. Wallahualam. Tapi yang pasti tuan-tuan, kita perlukan kuasa. Kalau kita melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Kerana Rasulullah nak membina empire untuk kembali ke Mekah dengan mudah setelah kuasa ataupun siasah yang berjaya dibentuk dan bermula di Madinah, dan akhirnya Rasulullah berjaya menguasai semula Mekah, dan akhirnya Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuklah di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Jadi untuk keseterusnya kita terpaksa ubah format disebabkan kita telah menjangkau 1 jam perbincangan kita. Saya terus buka kepada mungkin tuan-tuan yang hadir dan juga ibu-ibu yang hadir untuk bertanyakan soalan, dan insya-Allah soalan tersebut akan cuba dijawab ataupun dihurai oleh kedua ahli panel kita, insya-Allah. Saya buka kepada soalan sekiranya ada. Sekiranya tiada, kita terpaksalah. Mungkin tuan-tuan pun dah nampak mula gelisah dan sewaktu dengannya, kita pun tak apalah. Ada ke soalan? Saya buka. Haji. Okey, ibu, silakan bertanya. Okey. Terima kasih soalan ibu yang bertanya. Saya faham maksud ibu tadi adalah kenapa ada di kalangan kita yang menentang, sedangkan ia tidak memberi kesan undang-undang ni kepada non-Muslim.
dia hanya affected to Muslim only. Jadi saya ingat Al-Fadhil Ustaz mungkin faham daripada soalan tersebut, mungkin ada betul ke soalan begitu Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz ke ataupun bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ringkas. Yang pertama, orang bukan Islam kena sedar, dia bising ke dia tak bising ke, ada 4 undang-undang. Sebab non-Muslim kebanyakannya dia agak kurang selesa kerana dia mengatakan RUU ini merupakan jalan belakang dalam memperkenalkan hudud. Dengan memberikan kuasa yang lebih kepada mahkamah syariah, maka ia akan menyediakan jalan untuk melaksanakan hudud mungkin 10-20 tahun akan datang. Baik, sebenarnya tanpa mereka sedari, 4 daripada 6 ataupun 7 kesalahan hudud ini telah pun ada asasnya dalam enactment jenayah syariah di negeri-negeri, iaitu undang-undang murtad, undang-undang zina, qazaf, ada satu lagi, 4 benda yang sudah ada dalam enactment negeri. Yang kita nak buat pertamanya, perlembagaan kita memberi jaminan mahkamah syariah tidak akan menyentuh orang bukan Islam. Mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa untuk membicarakan orang bukan Islam, tetapi mahkamah syariah boleh memanggil mereka hanya sebagai saksi sahaja. Yang kita nak buat adalah urusan agama kita. Kalau mereka boleh mengamalkan agama mereka dengan bebas, kalau mati dibakar, kalau apa sahaja urusan agama mereka, maka perlembagaan mengiktiraf. Jadi kita hanya menuntut hak yang sama untuk melaksanakan urusan agama kami, dan kita menyatakan urusan mahkamah syariah ini adalah untuk memberikan kuasa yang lebih kepada mahkamah syariah bagi menjalankan hukuman ke atas orang Islam sahaja. Hujah mereka antaranya, apa akan berlaku sekiranya pesalah yang melakukan kesalahan itu terdiri daripada Islam dan bukan Islam. Orang bukan Islam tak dihukum, yang dihukum orang Islam. Sebenarnya benda yang sama juga boleh kita hujahkan. Kalau kamu meniaga rakan kongsi kamu, bukan rakan kongsi kamu Islam dan kamu Islam, rakan kongsi kamu kena bayar zakat, rakan kongsi kamu kena bayar cukai, rakan kongsi kamu kena buat apa yang kamu tak kena buat. Kenapa kamu tak bising? Orang Islam kena sembahyang, orang Islam ada kewajipan tambahan berbanding dengan mereka. So apa yang menjadi isunya? Dan bukan bermakna bila mana orang bukan Islam melakukan kesalahan dengan orang Islam, orang bukan Islam terlepas begitu sahaja. Dia ada undang-undang di bawah penal code yang boleh diiktiraf di bawah undang-undang Islam sebagai kesalahan-kesalahan ta'zir. Jadi hujahlah bagaimanapun, sebenarnya RUU 355 ini tidak akan memberi kesan kepada non-Muslim. Dan kita kena akui, sahabat-sahabat kita bukan Islam kena akui bahawasanya kontrak sosial kita, perlembagaan kita memberi keistimewaan kepada agama Islam. Dan ini adalah sebahagian daripada kontrak sosial dalam kita mencapai kemerdekaan. Jadi kita tak tuntut, tak kurang, tak lebih, kita hanya menuntut hak kita sebagai orang Islam yang diiktiraf oleh negara ini dalam perlembagaannya, bukan kita nak menafikan hak orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan yang baik daripada persoalan ibu sebentar tadi. Saya buka kepada muslimin, mungkin seorang saya buka kepada untuk bertanya. Saya buka, insyaAllah, bismillah. Kalau ada soalan, insyaAllah. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya semua di kalangan kita yang muslimin ni faham. Sebab bila nampak, bila ustaz, kedua-dua ustaz tadi menerangkan, semua angguk. Bila angguk tu kita faham lah, maksudnya faham, insyaAllah. Jadi ibu-ibu pun tahniah kerana faham juga. Mudah-mudahan dengan santai ilmiah kita malam ni, walaupun kita buat dalam tempoh sejam, tapi dia berjaya merungkai sedikit daripada apa yang kita nak faham sebenarnya tentang RUU 355. Sebagai kesimpulan, dengan ini saya menyebut Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi sekitar 3 minit mungkin, insyaAllah, untuk memberikan sedikit kesimpulan daripada sembang ilmiah surau kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua golongan sebenarnya yang tak perlu takut kepada Akta 355 ini kalau dipindah. Yang pertama ialah golongan bukan Islam sebagai yang disebutkan tadi. Yang kedua ialah kalau dia Islam pun dia tak perlu takut sekiranya dia tak ada niat untuk melakukan jenayah. Kalau ada niat untuk melakukan jenayah, zina, qazaf, tuduh orang liwat dan sebagainya, dia akan takut. Kerana sebelum ini hanya 356 saja yang dikenakan. Selepas ini akan dibuka lebih luas daripada itu. Bahkan mungkin Ustaz Ubay boleh betulkan saya, hakim mahkamah syariah boleh letakkan hukuman ta'zir. Contoh orang yang skodeng, orang mandi contohnya, hakim boleh letakkan hukuman 60 waktu sehari semalam solat di surau Al-Abrar. Boleh. Dia tak tertaluk kepada 356 sahaja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan pindaan ini kita yakin dan percaya kita akan dapat menyahut seruan ataupun kalimah yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Amirul Mukminin sewaktu mengambil kunci Baitul Maqdis daripada ketua Padri Kristian. Beliau menyatakan bahawa nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghil izza bima anzalallah azzalanallah. Kita adalah merupakan satu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kalau sekiranya kita mencari ajaran yang lain, perlembagaan yang lain selain daripada Islam, kita mungkin mulia dari sudut pandangan manusia, tetapi azzalanallah, kita akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah menyaksikan kehadiran kita pada malam ini sebagai sokongan kepada pemerkasaan hukum Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada Quran dan Sunnah yang kita terjemahkan dalam bentuk mahkamah syariah negeri-negeri. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita mainkan peranan kita, panjangkan informasi yang kita perolehi kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat yang ada di luar sana. Saya ingin memetik sebagai penutup satu hadis yang dipetik oleh Syekh Fathiyahkan dalam bukunya Maza yakni Intima Islam, bagaimana Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, dan kita cubalah bayang Nabi sebut kepada kita. Nabi menyatakan, anta ala saghratin min suguril Islam fala yu'tiyanna min kibali. Kamu adalah merupakan penjaga kepada penjuru-penjuru Islam, jangan biarkan musuh masuk melalui penjuru kamu. Sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah sudah sembang ilmiah surau kita pada malam ini, yang mana kita bawakan secara live daripada surau Al-Abrar Taman Selayang, bertarikh pada 20 September 2016. Dan insya-Allah rakaman ini tuan-tuan semua boleh lihat, kita akan upload kat dalam DPPG TV YouTube. Mungkin esok ataupun lusa kita akan buat sedikit editing, dan alhamdulillah abang kita ni telah berjaya merekod. Dan tuan-tuan boleh like Facebook NGO kami, Facebook Syabab Care, SYABAB Syabab Care CARE, dan juga Facebook pemudagombak.com. Dan juga sebagai tanda solidariti kita, kesatuan kita berkenaan dengan RUU 355, tuan-tuan juga, ibu-ibu, adik-adik yang mana ada Facebook, tolong like, support RUU 355. Tolong like Facebook page tersebut, dan mudah-mudahan walaupun kita hanya klik like, ia juga dikira hasanah seperti Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ibadullah sebut tadi. Kita pangkah siapakah parti yang kita pilih juga dikira hasanah, dan juga kita like page Facebook support RUU 355 juga dikira hasanah, dan ia juga dikira amal soleh kita untuk sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk makluman semua, di luar sana ada 3 kaunter jualan. Yang pertama adalah daripada Sumber Hukama, yang mana Sumber Hukama membawakan segala karangan, kitab-kitab karangan Sahibus Samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah, yang merupakan mufti wilayah persekutuan sekarang ini. Dan tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, termasuklah Bayan Linnas berkenaan dengan RUU 355.
semua ada di luar sana, dan juga kaunter jualan keropok lekor original daripada negeri Terengganu, dan juga kaunter jualan di sebelah kiri sini ada kaunter jualan maruku dan juga minuman Savannah. Jadi tuan-tuan semua boleh dapatkan di luar sana. InsyaAllah tuan-tuan semua dibenarkan berhutang, tapi bukan berhutang dengan penjual, berhutang dengan kawan-kawan. Jadi sama ada tuan-tuan dia bawa 100-200 ringgit, jangan kedekut, sebab orang yang memberi hutang kepada orang lain pahala dia lebih besar daripada bersedekah. Tuan-tuan kena tanyalah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhaimin nanti insyaAllah boleh huraikan berkenaan dengan kelebihan orang yang memberikan hutang kepada orang yang memerlukan ataupun berhajat kepada sesuatu keperluan. Jadi saya saja untuk sedikit sembang ilmiah surau kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan yang berhajat untuk follow lagi, tuan-tuan boleh layari Facebook pemudagombak.com dan juga NGO Shabab Care punya Facebook. Tuan-tuan boleh tengok, dan insyaAllah kita ada, dan 24 dan 25 ni juga kita akan membuat forum di Masjid Asy-Syakirin Gombak Setia, dan pada 25 di Masjid Ar-Rahimah Greenwood sana. Jadi sekali lagi saya dan juga sahabat Samad daripada NGO Shabab Care mengucapkan jutaan terima kasih di atas perhatian, dan juga terima kasih di atas pihak surau yang sudi memberikan ruang dan peluang untuk kami menggunakan surau pada malam ini untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan RUU 355. Mudah-mudahan ini juga dikira sebagai amal soleh kami, dan insya-Allah siapa yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita juga mendapat doa daripada malaikat yang menghamparkan sayapnya, dan kita juga dikategorikan orang-orang yang berusaha untuk memartabatkan Islam di muka bumi Allah yang penuh keberkatan ini. Dan kita yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. InsyaAllah kita akan solat isyak berjemaah.